Hai, bertemu lagi kita dalam topik sudut dan tangen bagi bulatan. Kali ini cikgu nak membincangkan soalan mastrikan diri. Sebelum tu jangan lupa subscribe cikgu ya. Okey, kita mulakan dengan soalan yang pertama. Okey, untuk raja 1, okey kita tengok raja di sebelah menunjukkan dua buah bulatan pada PTQ. Okey, di mana tangen, okey tangen, mana tangen dia? Okey, ni tangen dia P ke Q. Tangen tu satu garisan yang menyentuh lilitan bulatan. Okey, dua-dua tangen tu dua-duanya menyentuh dua-dua bulatan kiri dan kanan. Diberi panjang KT sama dengan LT. K hingga T sama panjang ni. Dia buat tanda macam ni maksudnya panjang. Kaki sama. Okey, segitiga dalam ni kaki sama maksud dia. Okey, jadi sudut apa ni lagi dia bagi? Sudut KLT. Kita tengok pembayang dia. KL mana? LT. Jadi dekat L ni. Okey, ni 61. Dia bagi sudut KLT. Maksudnya sudut sinilah. 61. Sudut SNT. SNT. Di mana sudut di sinilah 42. Hitungkan sudut LTQ. LTQ tu kat mana? Okey, kita cari LTQ. Jadi maksudnya dia nak cari sudut dekat sini. Okey, dekat sini. Nanti dulu, jap, cikgu ubah pensel dulu. Okey, kat sini. Dia nak suruh cari sudut dekat sini. Okey, berapa sudut sini? Okey, sekarang kita tengok pembayang dia. Sekarang dia bagi pembayang KT dengan LT adalah sama. Okey, bila sama, okey, jadi maksud dia sudut sini pun adalah sama. Kenapa sama cikgu? Sebab kaki segitiga sama. Bila kaki sama, sudut kaki adakan sama. Kepala dia je lain. Okey, ni kaki dia. Jadi sudut sini pun 61. Okey, 61. Jadi untuk soalan A, kita tulis macam ni. Di mana sudut KLT sama dengan 61 dia bagi. Okey. Jadi sudut ni TKL sama dengan sudut KLT, iaitu 61. Benda yang sama. Okey. TKL mana? Inilah TKL yang ni yang cikgu buat tanda K ni. Okey, 61. Jadi maksud sudut TKL dengan KLT adalah sama. Jadi dia suruh carikan sudut LTQ. Sudut LTQ. Okey, sudut LTQ ni sebenarnya sudut sini sama dengan sudut sini. Kenapa? Okey, kita pernah belajar dalam topik ni iaitu di mana sudut di antara dua perentas. Okey, ini perentas dalam ni. Okey, dalam bab ni ada. Bila kamu jumpa segitiga bentuk macam ni, bentuk perentas kesemua bersama macam ni, dengan tangen yang sama, dengan sudut tembereng selang-seli yang dicangkum oleh perentas yang sama. Jadi maksudnya sudut sini adalah sama dengan sudut sini. Jadi sudut sini adalah 61. Jadi sudut sini pun sama dengan sudut sini pula. Dia selang-seli. Jadi 61 juga. Jadi maksudnya sudut sini sama dengan sudut sini. Sudut sini sama dengan sudut sini. Selang-selikan dia. Okey, jadi LTQ sama dengan sudut TKL. Sudut ni sama dengan sudut sini. Selang-selikan dia. TKL. Jadi maksud dia sudut LTQ
LTQ sama dengan 61. Okey, settle untuk soalan pertama iaitu A. Okey, soalan B pula. Macam mana kita nak buat B? Okey, nilai X. Kita nak cari nilai X kat sini kan. Okey, pembayang dia bagi sini, sudut sini SNT 42. Okey, cuba kita tengok. Ni kaki dia. Okey, sekejap. Cikgu tukar nak panah dulu. Cuba kamu nampak SNT. Kaki dia ni kan. Sudut untuk 42 ni. Kaki dia dekat S dengan T. Betul? Kalau kita nak cari sudut M ni, dekat M ni, SMT ni. Cuba tengok. Kaki dia S dengan T juga. Sama. Sama dengan N. N kaki dia S dengan T. M dia pun kaki dia S dengan T. Bila kaki yang sama, okay, apa maksud dia? Okay, bila macam ni panggil sudut pada lilitan, okay, sudut lilitan yang dicangkung oleh lengkuk yang sama. Lengkuk ni lah lengkuk. Lengkuk yang sama. Sudut lilitan ni di lilitan, dicangkung lengkuk yang sama S dengan T, menghasilkan sudut yang sama satu lagi. Jadi maksudnya lengkuk yang sama juga ST ni. Jadi sudut dekat M ni pun adalah 42 juga. Okey. Okey, sekejap cikgu tukar pen dulu. Okey. Jadi sudut sini pun adalah 42. Okey. Jadi maksudnya kita nak tulis macam ni. Jadi sudut untuk SMT adalah 42. SMT mana? SMT. Ni sudut ni. SMT 42 sebab dia mempunyai apa ni panggil lengkuk yang sama dengan yang sudut 42 kat sini juga ST juga. Yang ni pun ST. Jadi 42 juga sudut SMT. Kenapa nak cari sini? Sebab kita tahu X dekat sini, X dalam segitiga yang bawah ni. Jadi kita kena cari sini dulu. Okey, sekarang kita dah dapat sini. Sudut sini satu lagi kita tak jumpa. Sudut sini. Berapa sudut sini? Okey, sudut situ pula. Berapa sudut sini? Okey. Sudut NTM. Sudut NTM. Sudut. Okey, silap. Okey, pensel dulu. NTM. NTM. Berapa sudut sini? Sudut sini. Okey, berapa sudut sini? Kita kena cari sudut sini dulu. Okey, kita nak cari sudut NTM. Kita kena cari sudut sini. Kenapa kita kena cari sudut sini? Okey. Ni kita belajar dalam tingkatan 1. Apabila, okey, sini cikgu contoh sini. Apabila dua garisan lurus bertembung, okey, lurus itu cikgu tak lurus. Sudut sini, okey, sudut A dengan B ni adalah sama. Jadi A dengan B ni adalah sama. Kalau dekat sini pula C dengan D adalah sama. Jadi maksudnya bila dua garisan lurus bertembung, ni dua garisan lurus bertembung, dua garisan lurus bertembung, cross tu kan. Jadi maksudnya sudut sini dengan sini sama. Sudut sini dengan atas ni sama. Jadi kita nak cari sudut sini. Jadi kita kena cari sudut sini dulu. Macam mana kita cari sudut sini? Tengok sini kita dah dapat 61. Sini 61. Jadi kita jumpalah sini. Separuh garisan adalah 180. Okey, jadi kita buat. Kita buat di mana sudut NTM sama dengan sudut sini KTL. Jadi kita tulis dulu KTL. Jadi sudut sini sama dengan sudut sini. Okey. Jadi kita dah tahu kat situ kita kena cari sudut semua sini. Dari sini ke sini semua. Separuh bulatan 180. Di mana sudut 61
Okey, tambah yang tengah ni apa? Yang tengah ni. Yang tengah ni kita tak tahu. Yang tengah ni apa dia? KTL. KTL sudut KTL tambah dengan 61 juga separuh ni. Okey, sama dengan 180. Separuh bulatan. Ni macam ni separuh bulatan ni masuk dia. Okey. Dari sini ke sini adalah 180. Jadi maksudnya dari sini ke sini semua ni adalah 180. Jadi kita dah dapat sini 61, sini 61, tengah ni lah nak cari. Okey, jadi sekarang macam mana kita nak cari sudut KTL? KTL sama dengan 180 tolak, pindahkan 61 pergi sebelah kanan semua, tolak 61, tolak 61. Jadi kita jumpalah sudut KTL. Jadi sudut KTL kita akan dapat 58. Okey, 58. Okey. Bila kita dah dapat sini sudut 58, jadi sudut NTM adalah 58. Jadi sudut NTM sama dengan 58. Ni. Macam mana kita dah dapat 58? KTL sama dengan NTM, di mana sudut sini KTL sudut sini sama dengan sudut sini. Okey, jadi sekarang segitiga yang kita dalam bulatan yang kecil tu dia bentuk macam ni, segitiga tu. Okey, dia suruh cari nilai X ni. Sini X. Sini kita dapat 42. Sini berapa yang kita dapat cari tadi yang ni? Iaitu 58. Okey, jadi jumpalah nilai X ni. Segitiga ada 180. Jadi X tambah dengan 58 tambah dengan 42 sama dengan 180. Jadi X sama dengan 180 tolak 58 tolak 42. Jumpalah nilai X ni. Tekan kalkulator, kamu akan dapat 80. Okey. Settle. Ini lah untuk soalan nombor 1. Juga harap kamu faham. Okey, untuk soalan seterusnya diberi di bawah ni menunjukkan bulatan di O, pusat di O, bahawa jejari bulatan 3 cm, O ke Q ni 3 cm. Jadi kita tahulah O ke S ni pun jejari bulatan dia 3 cm juga. Jadi kita tulislah 3 cm terus kita tulis. Okey. Okey. Kita dapat Q ke R 8 cm. Q ke R 8 cm, di mana PQ adalah tangen ni. PQR garisan lurus menyentuh lilitan bulatan tangen. Tentukan sudut TRQ. TRQ maksudnya sudut dekat sini. Berapa sudut dekat situ? Okey, sekarang kita nampak segitiga besar kan? Okey. Segitiga besar. Cuba kita lukiskan segitiga besar tu dulu dekat sini. Kita keluarkan segitiga tu. Okey. Kita tahu sudut sini adalah 90. Kenapa 90? Bila tangen menyentuh lilitan bulatan, dia akan menghasil 90 dekat sini. Okey, jadi kita tahu sini Q, sini R, sini S. Jadi panjang dekat S ke Q ni adalah 6. Kenapa 6? 3 tambah 3, 6. Jadi Q ke R ni adalah 8. Okey. Jadi sekarang kita nak cari sudut dekat sini. Okey. Iaitu sudut SRQ. SRQ. Okey. Kita tahu sudut SRQ ni sama dengan sudut TRQ, benda yang sama sebab garis yang sama. SRQ sama dengan sudut TRQ.
RQ. Sudut yang dekat-dekat R juga kan. Jadi tulislah benda yang sama TRQ. Jadi kita carilah SRQ. Jumpa SRQ, samalah jawapan dengan TRQ. Okey, kita cari yang ni. Sudut ni. Macam mana kita cari sudut ni? Okey, cuba tengok. Sudut tirus ni menghadap sebelah sini. Okey, maksudnya setentang dia. Setentang dia 6. Okey. Lepas tu, apa lagi nilai yang dia bagi? 8. 8 ni apa? Ni setentang. Ni adalah sebelahan. Di mana antara sudut 90 dengan sudut tirus adalah sebelahan. Kita tahu tangen. Tangen sama dengan setentang bahagi dengan sebelahan. Okey, jadi tangen dia berapa? Sudut tangen dia yang kita tidak tahu. Okey, sudut maksudnya tangen theta ni sudut okey SRQ. Okey, tangen sudut ni lah sudut SRQ, tangen dia sudut dia. Setentang dia 6 bahagi dengan sebelahan dia 8. Tekan kalkulator. Okey, tekan kalkulator. Okey, tekan kalkulator. 6 bahagi 8 dulu. 6 bahagi 8. Okey, kita dapat ni macam ni. Kalau kalkulator kamu bentuk macam ni, kamu kena tekan butang ni untuk dapatkan dia punya permulaan. Jadi kita dapat 0.75 sini. Jadi nak dapatkan sudut SRQ tan, kalau pindah pergi sini dia akan jadi tan negatif 1. Ni 6 bahagi 8 tadi 0.75. Kita dapat 0.75 tadi. Okey, 0.75. Tan negatif 1 tu apa cikgu? Okey, tan kalau dia pindah pergi sini sebab dia tak boleh tekan tu. Kita nak tinggalkan sudut sahaja kat sini. Jadi pindahkan tan pergi sini, dia akan tan jadi negatif 1. Jadi tan negatif 1 tu dalam kalkulator kita tekan macam ni. Shift, tekan shift. Okey, shift, ingat sekali lagi cikgu tunjuk, tekan butang shift, tekan butang tan sebab kita sudut kita pakai tan. Tan, okey dia dah berbentuk macam ni. Tulis 0.75 tutup kurungan, tekan sama dengan, okey ni dalam bentuk perpuluhan. Kita nak bentuk dalam dia ada sudut dan minit. Okey, tekan ni butang ni sekali lagi. Okey, kita dah dapat jawapan dia iaitu, jadi sudut SRQ adalah berapa tadi kita dapat? 36 angle dia 52 minit. Okey, 36 sudut dia 52 minit. Okey, kita dah dapat sudut SRQ. Jadi sudut SRQ ni, jadi sudut untuk TRQ okey, TRQ ni sama dengan SRQ kat atas ni. Benda yang sama. Okey, SRQ sama dengan TRQ. Benda yang sama, sudut dekat R juga. Okey, jadi sama juga. Jadi sudut untuk TRQ soalan A kita dapatlah jawapan dia 36.52 minit. Okey, kita dapat soalan A dia. Okey, sekarang kita nak cari soalan B pula. Okey, cikgu pisahkan dia pula. Okey, soalan B. Okey, B kita cari panjang ST. S ke T, panjang dari sini ke sini, garisan lurus S ke T, berapa dekat sini? Okey, kita nampak tak segitiga S ke T ni? Okey, STQ kita dapat S ke Q 3, S ke T tak tahu, TQ kita tahu. Jadi susahlah kita nak cari. Okey, sebab dalam ni pun sudut pun kita tak tahu yang mana satu. Sudut tirusnya satu pun dia tak bagi.
Sudut 90 kita tahu kat mana. Okey, jadi sekarang kita ambil segitiga sebelah dia. Di mana sudut segitiga TQR ni kita cari panjang TQ dia dulu. Bila kita cari TQ, kita dah ada SQ, kita jumpalah ST ni. Okey, kita cari TQ dulu. Kita cari sudut TQ. Kita cari sudut pula. Kita cari panjang TQ. T ke Q ni berapa panjang dia? Okey, cuba kita lukiskan dia punya segitiga dia. Okey. Sini T, sini Q, sini R. Okey, sudut sini kita tahu kita dah dapat TRQ iaitu 36 darjah 52 minit. Sini 36 darjah 52 minit. Okey, sudut tirus sudah kita dah dapat. Panjang sini 8 cm kita dah dapat. Okey, bila kita dah dapat bentuk macam ni kita boleh pakai trigonometri. Okey, trigonometri ni dia terpakai pada segitiga yang bersudut tegak ada 90 darjah. Di mana sudut 90 darjah? Sini ke? Di Q ke di T? Okey, kita tengok. Okey, di T ke Q ni tak boleh jadi 90 darjah sebab yang 90 darjah ni adalah garisan daripada jejari bulatan menyentuh tangent. Jadi dari sini ke sini 90. Jadi sini ke sini 10. Tapi bukan dari sini ke sini. Sini ke sini kita tak tahu. Bukan 90. Dari sini ke sini 90. Okey, nampak? Jadi sudut sini ke sinilah 90. Kenapa cikgu cakap macam tu? Okey, dia macam ni. Apabila dua perentas, ni perentas TQ, ST ni perentas menyentuh jejari bulatan dan satu hujung dia menyentuh satu sama lain, dia akan menghasilkan sudut 90 dekat sini. Okey, banyak benda yang kamu kena tahu benda-benda macam ni. Okey. Jadi 90. Jadi kita nampak. Ini adalah garisan hipotenus, Q ke R adalah hipotenus. Yang menghadap sudut adalah TQ. TQ adalah setentang. TQ adalah setentang hipotenus. Jadi kita pakai sin. Kenapa pakai sin? Sebab setentang dengan hipotenus ada. Jadi sin sama dengan setentang bahagi hipotenus. Okey. Sin 36 52 minit sama dengan sin ni trigonometri. Ingat lagi, saya takut hantu setentang. Setentang dia apa? Setentang dia TQ. Okey, hantu hipotenus. Hipotenus dia ni yang menghadap dengan sudut 98. Okey, kita dah dapat. Jadi, sekarang kita tak boleh tekan kalkulator terus. Okey, kita tengok sini. 36 darjah 52 minit. Kita kena tukar dalam bentuk perpuluhan dulu. Okey, jadi sin berapa 36 52 minit tu? Okey, tekan kalkulator balik. Okey, tekan 36, tekan butang bulat dia ni 52 minit. Okey, kamu tekan sama dengan. Okey, dah dapat tekan sama dengan, tekan butang bulat sekali lagi, kamu akan dapatlah dia punya perpuluhan dia. Jadi sin dalam bentuk perpuluhan sebab yang belakang tu dia minit, dia bukan perpuluhan. Okey, jadi kita tulislah 36 berapa tadi? 36 berapa? 0.866. Kita ambil 867. Kita bundarkan dia 36 0.867 per dengan TQ8. Jadi kamu boleh darab dua ni. Yang ni dengan ni boleh darab, jumpalah T ke Q. Okey, boleh tekan kalkulator. Okey. Di mana kita tekan sin, sudut dia 36.8
867 tutup kurungan darab dengan 8. Kamu akan dapat nilai dia 4.79. Jadi kita bundarkan dia, kita akan dapat ni, akan dapat okey, iaitu kita bundarkan dia 4.7 tadi, 4.79 kita akan dapat 4.79 kan. Okey. Kita akan dapat 4.8 bundarkan dia. Jadi 4.8 cm. Okey, kita dah dapat dah sudut sini 48 cm. TQ ni 48 cm. Jadi kita ambil segitiga yang kita nak buat tu tadi. Okey, segitiga ni. Okey. S ke Q ni adalah 6 cm. 6. Okey, kita dah dapat 6. Okey, apa lagi yang kita perlu tahu kat sini? Okey, T ke Q. Sini T. T ke Q. Okey. Pada balik. Sini T. TQ. Okey, kita dah dapat TQ 4.8. Jadi macam mana cikgu nak selesaikan? Kita boleh guna teorem Pythagoras. Sebelum kita nak guna teorem Pythagoras, kita kena tengok di mana 90 darjah dia. Kita tengok, kita nampak sini tadi 90 darjah. Sini. Jadi sini pun 90 darjah. Okey, di mana dua perentas bertemu di lilitan bulatan. Jadi 90 darjah. Dekat sini 90 darjah. Jadi ini adalah hipotenus. Ini adalah hipotenus. Jadi kita nak cari SQ dia. Hipotenus kita nak cari S ke T. Jadi kita tekan, kita tulis ST sama dengan punca kuasa besar semua sebab ni hipotenus. Hipotenus tolak dengan yang ni. Jadi iaitu 6 kuasa 2 tolak dengan 4.8 kuasa 2. Jadi kamu boleh tekan kalkulator. 6 kuasa 2 ni 36. 4.8 kuasa 2 ni kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat 23.08. Nilai ST berapa? Okey, 36. Okey. 36 tolak dengan 23.04. Okey, iaitu dapatlah apa kita dapat 12.96. 12.96. Belum lagi selesai sebab kita ada punca kuasa 2. Jadi ST sama dengan, kita tekan kalkulator sekali lagi. Okey, di mana kamu akan dapat tekan punca kuasa 2, tekan 12.96 tu kamu akan dapat 3.6 cm. Jadi kamu jumpalah panjang S ke T tu. Okey. Okey, sekian saja pembelajaran untuk kali ini. Jumpa kita pada topik yang akan datang. Salam. Ciao, cincau. Ya.